Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di akhirat kelak aku dan umatku akan berada di atas sebuah bukit, yang mana di hadapan kami ini, menghadap di hadapan kami ini sekalian manusia daripada umat-umat sebelum ni. Aku dengan umat aku akan duduk di atas satu bukit, menghadap kepada manusia-manusia sebelum kami. Dan rata-rata di kalangan umat-umat sebelum kami ni berkeinginan untuk menempati tempat kami ni. Kalau boleh ada dah ni nak jadi juga umat Nabi Muhammad. Nak duduk di belakang barisan saf yang dikepalai dan dipenghulukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang jadi? Kami ni akan memberi kesaksian kepada mereka. Kami ni akan menjadi penyaksi kepada sekalian perbuatan-perbuatan manusia umat-umat sebelum ini yang pernah hidup dengan nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Hebat. Bahkan pernah Nabi Musa alaihi salam bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah lagi satu umat yang lebih special, lebih istimewa, lebih baik daripada umat aku? Nabi Musa tanya Allah, ada satu lagi dah umat yang lebih istimewa dan lebih special daripada umat aku? Ya. Bila Allah jawab ya, apa permintaan Nabi Allah Musa? Kalau boleh wahai Allah, aku yang nak jadi Nabi bagi umat yang special tu. Bagi aku jadi Nabi umat tersebut. Tidak. Sudah dikhususkan seorang Nabi untuk umat akhir zaman tu. Merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau tak boleh jadi Nabi untuk umat special yang akan datang tu, sekurang-kurang jadikanlah aku sebagai salah seorang daripada umat akhir zaman tu. Nabi Musa pun nak jadi umat akhir zaman tu, mengenangkan banyaknya kelebihan dan keistimewaan yang Allah bagi. Sesungguhnya aku telah memilih mereka untuk dijadikan umat berkenaan. Jadi tertolak permintaan Nabi Allah Musa. Nak jadi Nabi bagi umat tu pun tak boleh, nak jadi umat tu pun tak boleh. Tapi Allah dah khususkan. Dan termasuk di dalam tu adalah kita semua hari ini. Kita semua hari ini. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Cuma kalau kita tak merasakan ini satu kelebihan, sayanglah. Kalau kita tak berasa special jadi umat Nabi Muhammad, tak rasa special jadi orang Islam dengan memilih jalan selain daripada Islam, dengan suka lebih bernabikan, memberhalakan kepada jalan yang selain daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sayang, sedih sangat-sangat. Jalan yang cerah duduk depan kita, jalan yang jelas duduk depan kita. Bukankah Allah telah menurunkan kepada umat akhir zaman peraturan-peraturan yang paling sempurna, penjelasan-penjelasan yang paling jelas, petunjuk-petunjuk yang paling benar? Dalam keadaan tu pun kita masih minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tak berhenti. Tunjukkan kami jalan yang benar, sedangkan kita duduk atas jalan yang benar. Hanilah ada sebahagian, ada orang Islam yang telah murtad. Dia masuk Kristian, lalu dia bawa ayat ni. Kata Islam agama betul, kata Islam agama benar, kata Islam agama suci, tapi hari-hari duk minta suruh Allah tunjuk jalan yang benar. Maksudnya dia tak yakin lagi lah jalan hak dia duk tu jalan yang benar. Dah rasa dah yakin, perlu apa lagi minta? Ni hari-hari duk minta tunjuk kami jalan yang benar, seolah-olah baru nak cari jalan yang benar. Seolah-olah dia pun was-was, dia pun ragu-ragu lagi, benar ke tak benar ni. Itu yang menyebabkan dia jadi Kristian. Tapi dia seorang je, orang lain tak ada apa pun. Kenapa kita perlu minta? Memang jalan yang benar sekalipun, bila kita galit, bila kita lalai, bila kita cuai, dia jadi tersalah jalan, tuan-tuan. Itu yang kita minta, nak bagi sabar, nak bagi kemas. Contoh
Kita dari Kuala Lumpur nak pergi Zoo Taiping. Kita tahu kita Kuala Lumpur, Zoo Taiping tu negeri apa? Perak kita pun tahu. Kita pun tengok Waze. Kita pun tengok Here We Go. Kita pun tengok Waze. 120 kilo jauh lagi, relax. 80 kilo, relax. 20 kilo. Sampai kepada 5 kilometer dia pun tunjuk, ambil susul ke kiri. Kita pun tahu lepas ni nak ambil susul ke kiri. 20 meter sebelum susul tu, mari kok ni Amoy punya seksi. Kok ni, kok jalan bertentangan. Oh, seksi. Tak pernah tengok wanita secantik ni. Bila paling, terlebih dah. Sepatut ambil susul, terlebih dah. Tengok. Tahu dah nak pergi Zoo Taiping. Kita pun tahu kita dah tersesat ni. Kita dah tersasar dah. Alhasilnya kena buat apa? Kena pi, tak kena gaya ada U-turn okey. Tapi payah nak cari U-turn tengah lebuh raya. Tak kena gaya, kena pi tol satu lagi. Ambil pusingan. Hani yang kita risau ni. Ihdina tu takut ralik. Takut terpelik. Oh, tahu. Tengah jalan tu tuan-tuan. Takut kita ralik, takut kita leka, takut kita cuai, takut kita lalai. Banyak kelalaian. Contoh macam saya sebutlah. Duk ralik punya pasal, kita duk Subang Bistari. Bila sebut Medan ni, orang-orang dekat Subang tu, alah, Taman Medan dekat je. Petaling Jaya tu Taman Medan. Tu yang turun 6.5 tu. Dah orang duduk situ dekat lah Taman Medan Petaling Jaya. Last kali kita ambil Waze, masjid di Taman Medan dekat nak sampai, Waze hak orang sini hantar 42 minit lagi. Apa cerita ni? Masjid ni nak sampai 42 minit. Rupa-rupanya bukan Taman Medan, tapi Kampung Medan. Jadi sungguh lah. Last kali kona balik tu yang sampai lambat. Bendanya antara taman dengan kampung. Sama-sama Medan lah. Nasib baik tak sampai Medan betul Indonesia. Okey tuan-tuan. Baik, kembali. Kita hidup atas dunia singkat. Singkat je tuan-tuan. Memandangkan umur kita jauh lebih pendek dari umat-umat terdahulu. Tapi kita ingat apa yang disebut di awal surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayat, kematian dan kehidupan. Pasal apa Allah sebut mati dulu, hidup kemudian? Pasal apa Allah sebut mati dulu, baru sebut hidup? Ada setengah ulama menafsirkan maksud mati ni bukan mati tu, tapi maksud mati ni kita sebelum ni tiada, baru diadakan, baru dihidupkan, kemudian dimatikan. Dan satu lagi, Allah nak bagi penegasan di sini, nak memberi rangsangan pada otak manusia. Manusia ni akan lebih beri perhatian, lebih beri penegasan, lebih takut bila disebut benda hak dia tak suka. Antara mati dengan hidup, hak mana tak suka? Sebab tu Allah sebut mati dulu, nak suruh beringat. Allah sebut mati dulu, Allah tak sebut hidup. Sebab manusia ni menyukai hidup daripada mati. Angkat tangan di sini. Oh, saya kalau mati awal lagi saya suka ustaz. Cuba angkat tangan. Mana dia nak mati muda ke, mati awal ke, mati cepat sikit? Tak ada. Kalau boleh nak lagi lambat. Kalau dia tahu Allah tentukan dia 60, dia minta pula 70 ke, dia minta pula 100 ke. Dia nak hidup lebih lama. Tapi Allah menjadikan hidup dan mati ni apa? Sebagai ujian. Ujian bagi kita. Sebenarnya mati-mati ni bukan mati pun. Kita sebut sebagai maut. Sebenarnya dia hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Kita hanya terpisah dengan jasad. Roh tu masih tetap hidup. Hari ini dia hidup dalam jasad kita, dia cuma keluar berpindah ke satu dimensi lain yang disebut barzah.
Kita pindah alam saja. Dulu kita duduk alam ni, kita akan pergi ke alam satu lagi. Bagaimana rupa alam tu? Wallahu alam. Bila kita dah meninggal kelak, kita sendirilah yang akan menyaksikan dan merasai alam tersebut. Ayyukum ahsanu amala. Apa yang Allah nak daripada kamu? Simple. Ahsanu amala. Sebaik-baik amalan. Allah tak sebut pun aktsaru amala, sebanyak-banyak amalan. Allah nak kualiti, bukan kuantiti. Sebab banyak orang buat amal, banyak orang buat ibadat tak memenuhi rukun, tak memenuhi syarat, maka fail. Dia berasa banyak dah, dia berasa kuat dah, dia berasa hebat dah, tapi setiap ibadat dan amalan dia tak memenuhi rukun, tak memenuhi syarat, tak memenuhi sah batal, maka sia-sia. Jadi sebab itu kita kena bagi perhatian pada soal ibadah dan amalan yang kita buat. Biar benar datang daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut pelaksanaan, dari sudut praktikal dan tata caranya. Fahami baik-baik apa rukun sunatnya, apa sah batalnya. Barulah dia jadi sempurna dan diterima oleh Allah. Walaupun sedikit, Allah nak tengok kualiti. Termasuk sampai peringkat khusyuknya kita, rendah dirinya kita, keluarnya daripada ibadat tersebut dalam keadaan kita takut mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi manusia yang makin berani cabar dan lawan Tuhan. Mana mungkin seorang yang benar-benar buat ibadat berkualiti, dia keluar daripada ibadat dia berani cabar dan lawan Tuhan dia. Bagaimana seorang yang berkualiti ibadat, dia keluar daripada ibadatnya cabar hukum-hukum syariat dan perundangan Tuhan dia. Tiada rasional, tiada kelogikan. Orang yang keluar daripada ibadat yang berkualiti, dia akan makin takut, dia akan makin gerun, dia akan makin gelisah, dia akan makin rasa bersalah pada Tuhan dia. Sebab itulah dalam akidah, dalam syariat kita ada satu lagi yang disebut sebagai tasawuf. Syariat tu berusaha nak jadi baik dan berusaha nak menjadikan ibadat dan amalan kita yang terbaik. Tetapi tak ditumpang dengan tasawuf. Apa dia tasawuf? Untuk rasa diri tak baik. Oh, tadi ustaz suruh baik, pas ni nak suruh rasa tak baik lagu mana? Ibadat dalam syariat nak suruh buat yang terbaik. Baik. Tapi tasawuf nak suruh rasa diri tu tak baik. Dalam aku buat rasa baik ni pun ada kelemahan, ya Allah. Dalam rasa buat ni komitmen punya tinggi, mesti ada kekurangan, ya Allah. Nak suruh rasa lah tu. Nak suruh rasa hak terbaik kita, hak paling tinggi kita, paling hebat kita, paling berkualiti, letak benda tadi, mesti ada kurang, mesti ada lemah dan aku perlu mempertingkatkan. Tapi kalau tak ada tompang dengan tasawuf, dia rasa baik. Bila rasa baik tu apa jadi, tuan-tuan? Paling hebat aku. Dia tak ada dah rasa hak kurang. Paling alim pun aku, paling tu pun aku, paling ni pun aku. Dia rasa sempurna, komplit melebihi orang lain. Tak ada dah tompangan rasa serba kekurangan dan lemah. Sebab itulah hidup atas dunia ni nak cari doktor yang ubat penyakit zahir cukup banyak. Tapi nak cari doktor ubat penyakit batin bersifat dalaman mazmumah cukup payah. Lalu Dr. Abu, pakar sakit jantung, berlambak. Lalu Dr. Ali, pakar sakit mata, banyak. Dr. Yusuf, pakar sakit telinga, banyak. Tapi pernah tak kita jumpa di mana-mana bandar, bahkan bandaraya sebesar Kuala Lumpur, Dr. Abu, pakar penyakit sombong? Pernah? Pernah tak jumpa macam tu? Pakar penyakit sombong. Dr. Yusuf, pakar penyakit takabur. Dr. Ali, pakar penyakit hasad dengki. Pernah jumpa label macam tu? Tak akan. Bukan tak ada, ada. Kita kena cari. Kalau kita rasa kita lemah, kita kurang, carilah untuk mengubati kelemahan dan kekurangan tadi. Kita baran ke, kita pemarah ke, kita jenis suka hasad ke, suka dengki ke, suka takabur ke, suka sum'ah ke, suka sombong ke.
Carilah guru-guru untuk mengubati roh yang sedang menderita dan sakit. Tapi kita duk pandang hak mana? Hak sakit mata tu lah tak boleh buat apa. Sakit gigi tak pergi kerja. Sakit ni MC. Sakit ni cuti. Baik, Alhamdulillah. Hak dalam tu duk menjerit, meraung, merontah. Minta disembuhkan. Minta diobati. Minta disejerikan. Minta dibedah. Minta di ni, minta di tu. Kita buat abai. Kita buat tak tahu.